أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى dan keempat. Qala al-musannif rahimahullah dan keempat dibaharu akan dia muwafaqat bagi tabiat manusia. Bahagian yang keempat ialah dibaharukan dia, ialah barang yang dijadikan akan dia oleh Allah. Itu maksud dia. Allah Ta'ala jadikan perkara ni duduk dalam hati kita, muwafaqat, setuju. Perkara yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati kita tadi ni ialah muwafaqat, setuju, sama, berbetulan bagi tabiat manusia, yakni bagi nafsu kita. Bagi tabiat manusia, yakni bagi nafsu kita. Seperti yang sebelum ni, segala khawatir, segala lintasan-lintasan hati yang kita bangsa, yang kita nisbahkan kepada malaikat, kepada syaitan, dan ini kepada nafsu, itu ialah secara majaz, pinjam kata-kata saja. Tapi hakikat yang sebenarnya bukan malaikat yang menjadikan ilham tu, bukan syaitan yang menjadikan waswasah tu, bukan nafsu yang duk hasud kita bersuka berseronok perkara-perkara yang melalaikan tu. Yang sebenarnya Allah yang menjadikannya. Tu reti dia. Allah yang mengada menjadikanlah maksud dia tu. Jadi apa yang Tuhan jadikan, kalau kata hak tentang seronok, contohlah seronok. Contohnya macam bulan puasa ni, seronok sungguh tidur. Seronok lama mana dah tidur? Baru 2 jam. Berasa nak tidur lagi. Nak maki pun nak buat apa, dia kata.
Bukan makan lagi, nak masak pun awal lagi, sehari petang pun nak masak. Nak baca Quran tak dapat jalan sebab tak seronok baca Quran. Jadi hak seronok tu tidur contohnya. Seronok, hak paling seronok sekali lah nak duk puasa. Bulan puasa ni hak paling seronok sekali tidur. Sembang tak seronok lagi bulan puasa, tak larat, kain tekak. Nak sembang kalau mengantuk, mana boleh sembang, nak tidur dulu. Okey. Jadi seronok ni muafakat dengan nafsu. Nampak? Tu maksud dia tu. Serupa tak? Setuju tak? Bersesuaian tak seronok tu dengan yang diinginkan oleh nafsu? Ya, nafsu kita memang nak seronok lah. Kan? Tu yang tidur sungguh-sungguh. Kalau buat tidur lah, tengoklah apa benda seronok-seronok yang kita ada buat ni, hak yang muafakat dengan bisikan ataupun kehendak nafsu. Bukan nafsu yang mencetus atau mengadakan perasaan seronok tu. Dah, Allah yang menjadikan seronok tadi dia. Nak tidur, nak tu dalam hati kita. Cumanya kita tak ceritalah benda-benda buruk ni datang daripada Allah. Perkara yang tak elok, maksiat, yang melalaikan, kan, kita nisbahkan kepada setan, kepada nafsu. Gitu cara bercakap kita. Minggu lepas kita terangkanlah perkara ni kan. Okey, tu maksud musannifnya. Maka dikatakan baginya, bagi perkara atau barang yang dibaharukan dia muafakat bagi tabiat manusia ni, dipanggil nama dia hawa nafsu, atau kata keinginan tu. Hawa tu artinya keinginan. So puasa ni lah teringin nak tidur, kan? Saat lagi buka puasa duk kira-kira dah nak makan apa. Nak tak mau ikan-ikan temenung, tak mau tak lalu kan, nak hak sedap, nak hak lazat-lazat, kan, tak ada kan, kena ada ayam bakar ke, sedap sungguh, kena hak orang suka ayam bakar lah, daging bakar lah. Tu tak cerita tentang ayak masak lagi. Buka puasa minum ayak biasa, ayak masak suam ni, tak mau, tak sedap. Kita pun dari abang tak sedap kan. Nak ayak apa tu? Nak sebut nama pun tak kerti. Pelik kan nama. Campur hak tu, campur hak ni, berapa campuran pun tak tahu minuman dia. Sedap sungguh. Kita makan pun sedap. Kan? Hak tu pula, aku tak mau, aku kalau aku nak makan gulai, aku nak makan gulai tak pisang. Ikutlah. Benda semua boleh makan. Lagi dia kata haram makan pula buka puasa. Kena makan kuah ayak ya, bukan lagu tu. Nak ceritanya ni hak hawa nafsu. Keinginan datangnya daripada nafsu. Tu maksudnya ringkas cerita kita kata hawa nafsu. Kan, suatu perkara yang nafsu condong kepada perkara tersebut. Itulah maksudnya keinginan. Teringin hak tu, teringin hak ni. Baik, habis. Tang tu. Lepas tu nya lagi, katanya lagi al-musannif, dan dibangsakan kepadanya, dan dibangsakan barang yang dibaharukan dia tadi kepadanya, kepada nafsu. Hak benda suka-suka, seronok, bersedap-sedap ni, kan, berlazat-lazat ni, kan, dibangsakan kepada nafsu. Bukan nafsu yang menjadikan ada keinginan. Nafsu kan boleh ada apa kali, bukan boleh menjadikan, bukan boleh meniadakan, dia makhluk ya. Tu cerita cakap majaz. Hak ni, hak musannif kata ni hakikat yang sebenarnya.
Nah, baik habis tang situ. Lepas tu laginya kata al-musannif, dan sesungguhnya iaitu pada hakikatnya ialah yang baharu datang, dan sesungguhnya nya ni iaitu khawatir, segala lintasan hati. Dah segalalah lintasan tadi ni, daripada malaikat ke, syaitan ke, daripada nafsu ke, tu terlintas dalam hati saat ni tu. Ialah iaitu al-khawatir saat ni, pada hakikat khawatir ni ialah yang dibaharu datang, yakni yang dijadikan oleh Allah. Tu maksudnya yang baharu datang. Benda tak ada kemudian ada. Tu maksud baharu datang tu. Baru ada. Orang panggil baharu datang, orang panggil juga baru je ada. Sebelum ni tak ada. Kemudian Allah Ta'ala mengadakan dia, menjadikan lintasan-lintasan dalam hati kita tak saat ni. Tak kala diserukan dia, dijadikan tu baharu datang ni, tak kala diseru akan dia, akan al-khawatir tadi. Siapa yang menyeru? Contoh saat ni lah, kita cerita tajuk nafsu. Nafsu menyeru kita, mengajak kita. Itu maksud dia kan, untuk kita berseronok-seronok, bersedap-sedap kan. Maka ada lintasan nak seronok-seronok tu. Hak tu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadi mengiringi serentaklah. Pada masa nafsu tu duk bisik. Nafsu dia bisik. Dia kata begitu begini, itu bisikan dia, tu kata-kata dia nafsu ni. Lepas tu yang duk terlintas dalam hati tu, hak tu lah makhluk, hak tu lah yang Tuhan jadi. Itu kalau kata nafsu yang menyeru. Syaitan pun menyeru juga kan. Seruan dia seruan kejahatan. Duk ajak kita duk buat dosa, duk bisik kita, buatlah. Dalam masa tu Allah jadikan ada lintasan tersebut. Perkara jahat diperlintaskan dalam hati kita. Yang tu makhluk Allah. Itu maksudnya yang baharu datang. Itu maksudnya dijadikan oleh Allah. Bukan syaitan menjadikan khawatir dalam hati kita. Bukan. Dia hanya boleh seru je. Terlintas tak terlintas dalam hati kita, sebenarnya Allah jadikan atau tidak lintasan tersebut, ada atau tidak dalam hati kita. Kalau Tuhan jadikan ada, ada terlintas. Masa yang sama dengan masa setan duk ajak kita, duk hasut kita, buat yang tu, buat maksiat itu, buat maksiat ini. Itu maksud al-musannif. Bagi nampaklah hak mana hak Tuhan kan. Apa dia dimaksudkan, yang barang yang dijadikan oleh Allah tadi tu. Lepas tu serupalah kita kata kan, dia mati sebab apa? Sebab penyakit denggi. Mati sebab penyakit. Adakah penyakit denggi itu yang mematikan dia? Mana boleh. Tak ada. Yang mematikan kita tu ialah Allah. Situ sama aja huraian dia seperti itu juga. Allah Ta'ala tarik nyawa kita, muafakat masa lori balak hentam dia. Orang panggil kan. Itu yang nampak seolah-olah tu mati dia pasal kena hentam lori balak kan. Kita keliru tentang kejadian Allah. Mati tu Tuhan cabut nyawa kita tu. Serupa lagu malaikat maut cabut nyawa.
Kita keliru yang bagi mati kita tu ialah malaikat maut. Sebenarnya yang matikan kita tu ialah Allah. Bukan malaikat maut, bukan siapa-siapa. Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Masa Allah Ta'ala matikan kita, cabut roh, matikan kita tu, sampai ajal kita panggil tadi ni, kan, muafakat. Kalau bahasa Melayu dia panggil berkebetulan. Dengan masa malaikat maut bawa keluar nyawa kita, roh kita dari badan kita, maka mati kita. Itu kebetulan bahasa Melayu panggil. Bahasa Arabnya panggil muafakat. Jadi hakikatnya malaikat maut kah matikan kita? Bukan. Kalau kata malaikat maut yang matikan kita, itu cakap majaz. Serupa ni lah. Lintasan-lintasan kalau kita kata datangnya dari setan ke malaikat ke atau dari nafsu, itu cakap majaz. Hakikatnya daripada Allah. Ni kita nak mentauhidkan Allah. Kita nak mengesakan akan setiap af'al, setiap kejadian ni, semuanya daripada Allah. Bagi nampak hak tu, hati kita suluh lihat, nampak hak ni kerja Tuhan. Makhluk mana boleh buat kerja, lagu tu lah contoh dia. Baik, sopalah kita makan nasi, sebelum makan nasi tak kenyang pun, kan? Lepas kita duk lapar terketak-ketak, lepas tu kita makan nasi. Lepas kita makan nasi berasa kenyang, tu yang kita duk nampak seolah-olah kenyang ni masa nasi lah ni. Tu yang ramai kufur tu, menganggap sebab-sebab ni lah yang menyebabkan adanya sesuatu, kan? Itu yang silap tu, kan? Dah tak ada kena mengena. Dia ni Allah Ta'ala jadikan adanya kenyang dalam diri kita tu muafakat dengan selepas kita makan nasi 3 pinggan tadi tu. Bukan nasi bagi kita kenyang dah, bukan ubat bagi lega sakit. Allah yang menyembuhkan sakit. Allah Ta'ala sembuhkan sakit kita tu muafakat. Bahasa Melayu panggil apa? Berkebetulan. Kita telan Panadol 4 biji terus, pecah beluh terus, dan lega demam terus. Bukan Panadol bagi lega demam dah. Samalah huraian dia. Okey, habis tang situ. Kemudian katanya lagi al-musannif, maka iaitu seperti sebab pada yang demikian itu. Ni maka iaitu hawa nafsu tadi, kita buat dhamir kembali ke hawa nafsu tadi, ialah seperti sebab tu. Sebab tu bubuh titik bawah tu, bukan sebut dah, sebab. Ialah seperti sebab pada yang demikian itu khawatir. Yang kita panggil sebab yang bangsa adat. Maksud sebab ni sebab yang bangsa adat. Supaya kita sebut tak ni lah, kan? Sebab apa yang kenyang ni? Sebabnya makan nasi 3 pinggan. Sebab apa yang hilang dahaga ni? Sebabnya minum air sampai sejak penuh, boleh masuk habis sejak dalam perut dia, panjang sungguh tali perut dia. Sebab apa terputus ni? Sebabnya duk hirih dengan pisau saat ni. Sebab apa yang hangus terbakar ni? Sebab bersentuh dengan api. Sebab apa lega demam ni? Sebab makan ubat. Yang kita mengaji hukum-hukum adat hari itu, dikaitkan ada dengan ada, dikaitkan ada dengan tiada, macam-macam hari itu, kan? Ni serupa aja, kan? Nafsu ni sebab bagi khawatir, sebab bagi timbulnya keinginan hawa nafsu tadi, kan? Tapi pada hakikat yang sebenarnya yang menjadikan ada keinginan hawa nafsu tersebut dalam diri seseorang
ialah Allah. Tu reti dia. Boleh faham kan? Tak ada susah mana cuma kena terang macam tak saat ni lah. Kalau baca laju terus gitu, susah juga nak faham tu. Baik, habis tang situ. Dan tetapinya yang dibangsakan kepadanya kepada nafsu akan tetapi, dan tetapinya nya tu yang demikian itu, yakni khawatir tadi, ialah yang dibangsakan kepadanya kepada nafsu. Cobalah kan, kita bangsakan sahaja kepada nafsu. Duk teringin nak lena lagi ni, tidur dah 2 jam nak tidur lagi. Jahat sungguh nafsu aku ni. Benda tak elok buh ke nafsu terus kan, ataupun ke setan kan. Tengoklah tajuk datang mana kan, nak bubuh nak tuju ke nafsu, nak tuju ke setan. Dia begini je, mudah je ulama buat, orang panggil contoh lah. Nak tuju ke nafsu perkara-perkara yang duk teringin dalam hati. Tak kira lah perkara tu maksiat atau bukan maksiat, benda yang menyeronokkan. Macam tidur tadi, maksiat kan? Tak maksiat. Tapi kalau hantam tidur sampai tak mau semayang, maksiat lah pula kan? Tidur bil tak apa, banyak mana nak tidur lama mana pun tak apa, boleh. Dia bukan berdosa. 2-3 jam lah nak tidur, tidur kan? Tapi dia melalaikan, melekakan kita kan, mengeraskan hati. Macam-macam sebab lah nanti. Siapa ada yang tidur banyak ni, keras hati-hati tu kan. Bangkit tu bodoh jasad kan, jangan bodoh lama sudah. Dia hilang juga. Kena bodoh sampai kesut, berat lah kan. Lepas tu dia kata lepas asak jangan duk amai tidur. Sungguh dia mempusakai gila. Ada kawan tu memang depa cerita lah, nak tak lupa juga depa lah cerita betul tak betul. Dia tidur 40 hari direct lepas asak bom kan. Lah kali mereng gitu gila jenis apa tak tahu lah kan. Gila macam-macam jenis gila juga kan. Jangan duk amai lah kan. Sekali-sekala tu pun terpaksa, ngantuk tak ada arah kan. Satu lagi, lepas subuh jangan duk hentam tidur. Ni lepas tak ada nak subuh lepas sok kan, hentam tidur lah, perut duk tengah kenyang kan. Susah juga kita ni. Begitu juga lepas subuh. Dah lepas habis kita bayang subuh tu lah, duk gelap lagi kan. Jangan tidur. Buatlah baca Quran ke, berzikrullah, duk ambil zikir, macam-macam zikir dah. Nak tidur juga. Mengantuk tak ada arah juga, nanti tunggu biar matahari tinggi sikit dulu. Biar matahari tinggi kan. Biar pilah lebih dari segala pun kan. Terlajak sangat dah, mengantuk sangat. Jangan duk lepas mayang subuh, duk gelap buta lagi, hentam tidur. Hak tu mempusakai papa. Hak tadi mempusakai gila. Ada dalam kitab duk bahas benda ni. Bukan kata kita cakap reka-reka begitu, tidak kan. Ataupun kalau kata nak cari rezeki, nak pergi kerja, pergi kerja kan. Pusaka papa sungguh lah, tak pergi kerja buat apa, nak main ke mana kan. Sebab ya bangsa adatnya jalan kita boleh duit, jalan kerja lah kan. Ni sebab bangsa adat, tapi lah usahakan tak apa kan. Ni duk tidur malu kat burung burung tak ada nak keluar matahari lagi. Burung kat rumah mana lah, sini tak tahu sibuk lah, kecoh nak keluar keluar sarang dah. Yang kita rentam tidur baik, tak apalah. Kita sambung lagi. Lepas tu kata al-musannifnya, maka inilah 4 bahagi daripada khawatir. Maka inilah segala yang tersebut tadi. Kita belajar start dari minggu sudah lagi semuanya ada sebanyak 4 bahagi, 4 macam
daripada khawatir. Hak pertama khawatir daripada Allah, kedua khawatir dari malaikat, ketiga khawatir daripada syaitan, dan keempat khawatir daripada nafsu. Cukuplah 4 macam jenis lintasan hati. Habis tang situ, jumpa stesen elok dah ni. Kita kena berhenti dah. Tak apalah, kita berhenti tang situ. Berhenti pada kata kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا